Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sila ke muka surat 394. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا صدق الله العظيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. Dan kiranya mereka berjalan betul di atas jalan Islam, sudah tentu kami menurunkan hujan lebat, yakni rezeki yang bertambah-tambah ke atas mereka. Linaftinahum fi, tujuannya untuk kami menguji mereka pada apa yang kami berikan itu. Wa man yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Sesiapa yang berpaling daripada mengingati Tuhannya, nescaya Allah memasukkan mereka ke dalam azab yang memuncak beratnya, sa'ada. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah, oleh itu janganlah kamu sembah sesiapa pun bersama-sama Allah. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah, yakni Nabi Muhammad, berdiri mengerjakan ibadat kepadanya, mereka hampir-hampir menindih satu sama lain, mengerumuninya. Ayat-ayat masih lagi dalam bicaranya tentang jin. Di dalam suratul jin ini cukup panjang. Hampir semua ayat dalam suratul jin ini bicaranya tentang jin. Bicara tentang jin dalam satu surah. Mengapa bicara tentang lain-lain Nabi? Misalnya dalam Adam banyak surah, 6 ataupun 7 surah bicara tentang Adam, sama ada pendek ataupun panjang. Demikian juga tentang Nabi-Nabi lain. Tapi jin hanya satu ini saja, bicara tentang alam jin. Kerana jin ini suatu yang tak nampak, aspek-aspek yang disentuh dalamnya, aspek yang penting, menyatakan kedudukan jin dan hakikat jin itu sendiri, dan kegiatan yang dimainkan oleh jin. Itu saja, tak lebih daripada itu. Tetapi Nabi Adam bercakap tentang
kegiatannya kerana dia merupakan Nabi yang mula-mula sekali membina tamadun di bumi ini. Membina tamadun. Jadi membina cukup susah, yang senang meruntuh tamadun. Membina susah. Nabi Adam AS mula menciptakan bagaimana nak jahit kain, bagaimana nak menanam, bagaimana nak mendidik anak, bagaimana nak kahwin, bagaimana, cukup susah bagi Nabi Adam. Jadi oleh kerana itu banyak aspek yang dibicarakan secara berasingan. Di sini masih bicara lagi tentang jin. Kita pergi kepada muka surat 395. Nikmat melimpah, ujian bertambah. Nikmat melimpah, ujian bertambah, kunci katanya. Ramai orang sama ada jin maupun manusia bertanya dan berbincang-bincang tentang faktor-faktor kemunduran dan kejatuhan sesebuah tamadun. Jawabnya satu sahaja, iaitu menyeleweng daripada jalan Allah dan tidak istiqamah pada jalannya. Inilah sebenarnya jawapan Al-Quranul Karim. Mengapa tamadun itu runtuh? Kerana tak sabar dengan Islam, tidak istiqamah berterusan dengan mengamalkan ajaran Allah, lalu mereka pintas menuju jalan lain, jalan syaitan, jalan yang tidak diredai olehnya, untuk mencapai tamadun kononnya. Sebenarnya mereka tidak akan sampai kepada tamadun yang sebenar, tamadun Al-Quranul Karim. Tamadun Al-Quranul Karim mestilah berjalan, mestilah dilakukan secara istiqamah, betul dengan kehendak Al-Quranul Karim. Wa allau istaqamu ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaqa. Allah berfirman, kalaulah jin itu betul-betul, mereka betul di atas jalan Islam, sama ada jin atau manusia, asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan berikan kepada mereka air hujan yang lebat. Hujan yang lebat menggambarkan rezeki atau membayangkan rezeki mengapa kurang, mengapa picik rezeki sempit, mengapa? Sebabnya kerana mereka tidak beriman sepenuhnya, tidak istiqamah di atas jalan ini, jalan Al-Quranul Karim. Mereka mahukan Islam tetapi mahukan segera, tiada segera. Tunjukkan, buktikan bahawa kita patuh pada perintah Allah, kita cintakan Islam, cintakan sunnah Nabi, cintakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana tiada jalan lain untuk cintakan Allah kecuali jalan yang ditunjuk oleh Nabi. Wa an law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Antara sebab mendorong tafsiran kepada pendapat yang menyatakan kalam ini sebahagian daripada kalam Allah ini. Yang sebelum ini kalam jin yang bercakap tentang bagaimana jin itu menerima berita daripada langit, mengapa berita-berita dari langit itu terputus, mengapa jin ini menasihati kepada kaumnya supaya mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim, dan jin menyatakan bahawa kumpulan mereka ada Islam, ada yang bukan Islam. Sesiapa yang Islam, mereka ini mencari jalan yang lurus, jalan yang betul, tetapi mereka yang derhaka akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi ini di sini pula mula berbicara di mana kedudukan jin ini. Mengapa jin ini dikutuk Allah Subhanahu wa taala? Mengapa ayat Al-Quran menyatakan fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang kena rejam bila nak baca Quran, a'udzubillah. Begitu sekali beratnya kutukan terhadap makhluk syaitan ini. Syaitan sebahagian daripada jin. Antara sebab mendorong tafsiran kepada pendapat yang menyatakan kalam ini sebahagian daripada kalam Allah, kerana ganti nama jamak pada asqainahum dan linaftinahum fi, sepatutnya merujuk kepada Allah. Tetapi jika dianggap kalam itu sebagai cakap ajuk, maka tidak timbul lagi kekeliruan itu. Perkataan at-tariqah artinya jalan. Al-Quran memperkenalkan jalan itu dengan alif lam ma'rifah. Mana alif lam ma'rifah? At-tariqah. Wa an law istaqamu 'ala at-tariqati, ada alif lam di situ menunjukkan alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah
seolah-olahnya jalan itu telah diketahui umum oleh jin dan manusia. Tetapi apakah mereka yang diketahui umum itu, apakah yang diketahui oleh mereka tentang perkataan yang umum itu? Beberapa pendapat dikemukakan bagi menafsirkan jalan yang dimaksudkan itu. Ada yang berpendapat tarekat tertentu antara tarekat sufi. Ada orang yang mentafsirkan begitu pula. Betul tak betul? Nantilah dulu. Dia kata ala tariqat itu tarekat lah. Tarekat itu dia kata ada alif lam. Tarekat itu khusus pada tarekat tertentu. Tarekat mana? Tarekat mana? Naqsyabandiyah lah. Apa lagi? Kata dia, pasal dia Naqsyabandiyah. Oh, kalau dia ni Tijaniyah pula tarekat mana? Tarekat Tijaniyah lah. Tarekat ni banyak. Tarekat Ahmadiyah lagi, tarekat Naqsyabandiyah lagi, tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah lagi, tarekat macam-macam tarekat. Tarekat Ahmadiyah lagi. Nama. Jadi masing-masing berebutlah perkataan at-tariqah di sini. Betul ke tafsiran itu? Tafsiran itu salah sebenarnya. Dia telah dikepung oleh ta'assub. Ta'assub ini a'ma. Ta'assub ini buta bila kita ta'assub. Tetapi apabila kita bukakan sedikit pemikiran kita, maka kita akan nampak lebih luas lagi. Lebih luas. Mengapa kita nak khususkan kepada tarekat kita saja? Belum lagi kita bicarakan benar ataupun tak benar. Tetapi kumpulan tarekat selalunya ta'assub pada tarekat dia. Saya pernah dijemput Jakim pun, pernah jemput Jais pun pernah jemput juga untuk berbincang dengan kumpulan tarekat. Kumpulan tarekat ini tak adalah mudah merah muka dia. Bila kita tekan sesuatu yang kita nak minta dia jelaskan, mudah merah muka. Tetapi orang suka masjid-masjid suka panggil dia. Setengah-setengah masjid dari sini ni tak tahulah saya. Suka kumpulan tarekat. Bila bawaannya itu ta'assub menjurus kepada satu saja, kepada satu lorong saja yang sempit, banyak kesilapannya. Kiri kanan tu ada perkara yang boleh dipertikaikan. Jadi penguatkuasaan tarekat ni tidak ada, dan panduan juga belum lagi diputuskan. Banyak halangan. Ada panduannya, panduan tarekat yang betul. Bagaimana tarekat yang betul? Takkan tak ada tarekat yang betul. Ada, tapi nama tak ada disebut, tapi panduannya kalau secara ringkas kita sebutnya, panduannya ialah Al-Quran dan hadis lah. Ini dia panduan yang boleh menyatukan umat Islam di atas satu tarekat. Nak sebut nama tarekat itu, tarekat tidak 100% dengan tarekat itu salah. Ada beberapa perkara yang salah. Jadi kalau begitu tak boleh sebut nama, kita sebutnya yang boleh disepakati oleh semua tarekat. Sepatutnya mereka sepakati di atas perkara-perkara yang mujma' alaih, yang telah disepakati benar. Kita tengok lagi. Dia kata beberapa pendapat dikemukakan bagi menafsirkan jalan yang lurus. Ada yang berpendapat tarekat tertentu antara tarekat sufi. Masing-masing mengaku tarekatnya lebih baik dan selamat. Ada yang menyatakan tarekat Nabi-Nabi dan pimpinan Ahlul Bait. Ahlul Bait ini Syiah lah. Dan banyak lagi yang mengaku bahawa tarekat itu ialah tarekat yang mereka anuti. Kita lebih cenderung kepada menafsirkan jalan yang dimaksudkan itu dengan jalan Islam. Itulah jalan yang diridai Allah. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Itulah tarekat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaksudkan dalam ayat ini. Itulah jalan yang diridai Allah dan yang sesuai dengan fitrah manusia, serta lebih membawa kepada perpaduan antara umat Islam. Umat Islam hari ini sangat memerlukan istiqamah di atas iman dan Islam, serta bersabar menghadapi ujian ketika berada di atas jalan ini. Sekalipun kadang-kadang harganya sangat mahal, jarak laluannya jauh dan ujiannya besar. Namun itulah istiqamah yang bakal
membawa seseorang mencapai matlamat dan menikmati air yang enak rasa dan yang dijanjikan. Para mufassirin membincang apakah yang dimaksudkan hujan yang lebat, ma'an ghadaqa, iaitu air yang enak rasa. Pada akhir ayat pula, ayat ke-16, berbagai balasan kepada istiqamah, kepada jalan istiqamah. Mereka bertanya, apakah jin yang memerlukan air sebagaimana manusia, sedangkan jin tidak mempunyai badan kasar yang memerlukan air seperti manusia. Jin dia tidak perlu. Pasal apa? Pasal dia tidak badan kasar macam kita. Kita badan kasar, kita perlu air nak minum lagi, nak mandi lagi, nak basuh lagi, nak basuh dan banyak perkara. Jin perlukah macam tu? Mengapa pula Al-Quran menyatakan la asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan siram, kami akan turunkan ke atas mereka air yang enak rasa kepada jin, jika mereka itu istiqamah di atas jalan Islam? Jawabnya, selanjutnya, apakah janji ini memberangsangkan makhluk untuk beristiqamah di atas Islam? Muhammad Taqi Al-Mudarrisi memberi beberapa jawapan. Al-Quran sendiri mengingatkan bahawa air adalah sumber semua penghidupan tanpa mengira kadar, seperti kadar keperluan dan cara penggunaan. Firman-Nya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan daripada air kami jadikan sesuatu yang hidup. Jadi kalau begitunya, sesuatu, tiap-tiap sesuatu, semua perkara, jin sesuatu, manusia sesuatu, barang-barang kita miliki sesuatu, semua hayawan sesuatu. Jadi untuk mandi, untuk basuh, mandi pun penting sebenarnya. Saya pergi ada sebuah negeri lama dah, rupa-rupanya binatang ni sebelum daripada disembelih, daging dia jadi sedap. Apa rahsianya? Rahsianya kena mandi dulu binatang tu. Mandi dulu, dia mandi sampai binatang ni segar, barulah masuk ke dalam satu lorong. Sampai ke satu tempat, binatang ni jatuh, dia terpijak kayu ke apa, jatuh. Kemudian waktu tu juga disembelih. Nama negeri itu pun saya tak ingat lah nama apa, ingatlah. Itu caranya. Mandi ini sebenarnya memberi kesihatan. Binatang-binatang yang dimandikan sebelum daripada disembelih, rupanya dagingnya terbaik. Malah negeri itu dagingnya terbaik di dunia ini. Tapi tak sampai ke Malaysia sebabnya mahal sangat nak lahirkan daging yang sedap itu. Dan penyembelihan cara Islam ini mempunyai perbelanjaan yang lebih besar, kata mereka. Saya nak sebutnya mandi saja. Yang B, air yang penting. Air sangat penting bagi membina tamadun. Manusia mula-mula membina tamadunnya di tempat-tempat yang ada air, seperti di tepi sungai, di kawasan-kawasan yang mempunyai mata air. Di sini tamadun mula terbina. Perkampungan manusia di tepi-tepi sungai dahulu asalnya, kemudian barulah membesar, meluas ke perkampungan itu, ke tempat yang lebih jauh. Air adalah lambang ilmu, pengetahuan dan iman. Dengan ilmu dan iman, jiwa yang mati menjadi segar dan hidup. Jiwa manusia bagaikan pokok yang berlakunya siraman air. Jadi itulah sebabnya Al-Quranul Karim menyatakan, sesiapa yang kekal istiqamah di atas jalan Islam ini, kami beri air kepada mereka. Kami beri air. Air maknanya ilmu. Air artinya sumber tamadun. Air artinya sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk minum, untuk menyiram pokok, untuk berbagai-bagai lagi. Kalau tidak air, bukan saja manusia mati, tapi pokok-pokok juga mati, hayawan juga mati. Ini ta'bir Al-Quranul Karim yang begitu bermakna apabila menyebutkan sesuatu perkataan. Wa allau istaqamu la asqainahum ma'an ghadaqa, kami berikan kepada mereka air yang enak
enak rasa. Dia tidak katanya begini, dia tidak katanya wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la'atainahum rizqan wasi'a, kami beri kepada mereka rezeki yang luas. Tak, air dulu. Waktu puasa, buka puasa, makanan dan minuman, apa yang lebih dahulu? Kita minuman dahulu, minum dulu barulah makanan. Itu jadi besarnya arti air dalam Al-Quranul Karim, tatkala menyatakan balasan yang bakal diberi kepada jin dan manusia. Perkataan asqainahum artinya akan beri minum kepada mereka. Ini membayangkan bahawa jin dan manusia sangat dahagakan air. Mereka memerlukannya untuk membasahi tekak mereka yang kekeringan iman dalam Islam. Yang kering iman ini, inilah dia air, inilah yang boleh diberi. Air di situ ilmu, air di situnya iman, air di situ Islam. Kemudian sikit lagi 72:17, justru hidup ini tidak dapat dipisahkan daripada ujian bagi membezakan antara permata dan kaca. Masalah tidak selesai setakat istiqamah dan bersabar di atas Islam, dan kemudiannya berdoa, kemudiannya beroleh rezeki yang melimpah ruah daripada anugerah Allah. Tetapi manusia dan jin hendaklah mengetahui bahawa istiqamah adalah satu perkara dan ujian pada mereka satu perkara yang lain pula. Mesti istiqamah ini akan diuji pula, sama ada istiqamah benar ataupun tidak. Seorang yang keluar masuk dalam Islam ini, bagaimana mereka tidak istiqamah, mereka tidak lurus. Jadi janji untuk mencapai kemenangan itu, janjinya wa'allau istaqamu. Kekurangan yang ada pada manusia, kurangnya istiqamah. Jin juga kurang istiqamah pada mereka. linaftinahum fihi wa man yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Linaftinahum, untuk kami menguji mereka kepada apa-apa yang kami berikan itu. Dan ingat, sesiapa yang berpaling daripada mengingati Tuhannya, nescaya Allah memasukkannya ke dalam azab yang memuncak beratnya. Wah, di sini pada istiqamah tidak ada apa-apa, tetapi gagal dalam istiqamah, kami akan masuk mereka ke satu tempat yang azabnya memuncak-muncak. Azabnya sa'ada. Sa'ada maknanya sentiasa meningkat. Itu lagi dia kata jin. Kita masih jin ni sebenarnya ni. Jin menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang didengarnya daripada kumpulan jin sesama mereka, iaitu andainya jin beriman dan berjalan lurus di atas jalan iman dan Islam, nescaya Allah kurniakan kepada mereka bekalan air yang melimpah ruah yang menghasilkan rezeki yang mewah untuk mereka. Tetapi ingat, rezeki yang mewah itu adalah satu ujian untuk melihat sama ada mereka bersyukur atau tidak bersyukur. Rezeki sudah datang, tapi ingin melihat pula hasil ujian itu, bersyukur ataupun tidak bersyukur, satu perkara yang lain. Manusia seringkali mereka apabila rezeki datang mencurah-curah, mereka melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lupakan Allah. Mereka memandang kecil kepada air. Air sebenarnya negara kita mudah air. Setengah negeri air susah, minyak banyak pada mereka. Mana lebih penting air dengan minyak? Kalaulah diberi sama-samanya kena beli, kita beli air dulu. Kita beli air dulu, biar minyak tak ada pun tak apa. Begitu keadaannya. Penting air. Jadi kalau demikian, jika demikian, air di mana-mana pun perlu dijimatkan. Nabi mengajar kita mengambil wudu. Kalaulah sunnah Nabi pada mengambil wudu itu, kita ikuti air sebotol kecil ini pun sebenarnya tak habis. Letak di atas tangan, baru basuh 3 kali buat begitu. Air di sini saja, jangan air botol. Itu salah. Kita boleh menyelesaikan banyak perkara. Kalau yang pertama sekali ketika mengerjakan haji misalnya, kita batal wudu.
Kita batal wuduk tak payah keluar. Saya rasa jika kita ada tuala bawa air sebotol saja pun sudah boleh ambil wuduk. Tadah dengan tuala, air tak hilang. Air lebihan wuduk yang keluar daripada yang lebih yang bertitik ini, bagi para sahabat, mereka berebut-rebut untuk mendapatnya, terutama sekali orang perempuan. Mana-mana yang tak sempat dapat, mereka ambil daripada tangan kawan mereka, mereka sapu pada badan. Ini air wuduk, air lebihan wuduk. Wuduk Nabi pada ketika Nabi ada. Kalau begitu Nabi tak ada, air wuduk dari mana boleh dapat? Air wuduk daripada orang lain, ataupun air lebihan wuduk daripada diri sendiri. Sangat-sangat penting sebenarnya. Ini penawar yang paling besar. Dalam kitab-kitab menyatakan Syama'il Nabi, menyebutkan kelebihan air lebihan wuduk Nabi SAW. Imam Bukhari juga ada menyebutkan di dalam kitabnya, dalam satu bab khas, dalam satu terjematul bab khas tentang kelebihan air wuduk. Jadi daripada ayat ini nyata bahawa nikmat yang banyak termasuk antara sebab yang mengundang jin, mengundang ujian Allah. Ujian dengan nikmat ini lebih sukar untuk selamatkan diri daripada akibatnya. Ini kerana apabila nikmat bertambah banyak, biasanya seseorang itu lemas dalam kemewahan, berat untuk bersyukur dan terlepas ikatan. Bila nikmat itu banyak, ikatan pun terhurai, istiqamah pun tiada, kesabaran pun tiada, kesyukuran pun tiada. Hal ini menjadikan manusia jauh daripada Allah dan mudah terjerat dalam perangkap syaitan. Orang yang sentiasa mengingati Allah, itulah orang yang berjaya dan selamat daripada perangkap syaitan. Perkataan sa'ada artinya kemuncak atau naik ke kemuncak. Sa'ada, naik hingga ke kemuncak adalah satu kerja yang sulit. Naik, tapi nak sampai ke kemuncak payah. Kita boleh naik gunung, tapi sampai ke kemuncak tak naik sekejap, dia mengah turunlah. Tapi kalau betul-betul naik bukit sampai ke kemuncak bukit, kita boleh cacat kita punya bendera. Itu maknanya naik bukit. Naik apa-apa pun. Naik di dalam Islam ini disebutnya naik iman sa'ada. Nak sampai kepada puncak iman sulit. Sikap berpaling daripada mengingati Allah itu disifatkan kemuncak. Berarti azab Allah itu berat dengan lamanya tempoh azab dan bertambah kekuatan. Orang yang mendaki bukit yang tinggi akan berasa penat dan semakin penat apabila pendakian semakin tinggi. Berpaling daripada mengingati Allah juga begitu. Makin jauh pendakian dibuat, makin penat dirasai badan. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Sesiapa berpaling daripada mengingatiku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Berpaling daripada Allah artinya kita menuju kepada satu penghidupan yang sempit. Sempit disebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada iman, jauh daripada Islam. Ayat berbicara tentang jin, artinya untuk memberi kepahaman kepada mereka bahawa hidup bersama Islam ini nikmat yang kita boleh dapati, tapi dengan syaratnya istiqamah. Syaratnya kita lulus dalam ujian. Linaftinahum fi. Kemudian seterusnya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.